Saya Ivanto. Anggota keselamatan di Saran terus merapat dan meluaskan hubungan bersama masyarakat supaya setiap tindakan yang diambil difahami ramai. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dalam dunia yang semakin mencabar dan tahap masyarakat bermaklumat semakin tinggi, setiap tindakan sentiasa dinilai. Kita tidak mahu rakyat terpengaruh dengan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab, yang menyelewengkan fakta yang sebenarnya, yang membuat pembohongan, yang cuba nak mencemar nama baik kerajaan ataupun institusi yang amat penting seperti tentera dan polis. Kita harus membuat penyesuaian kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak dan cara kita membuat keputusan, supaya rakyat akan sentiasa menyokong, memahami, menyokong dan menerima dengan baik segala-gala yang dilakukan oleh kita, sama ada oleh anggota tentera maupun oleh anggota polis. Datuk Seri Najib berucap sempena perbarisan tamat latihan perdana Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia yang julung kali diadakan di negara ini. Bertempat di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusat Dapur Dickson Negeri Sembilan, upacara itu dilaksanakan di bawah Strategi Lautan Biru NBOS. Perbarisan perdana ini melibatkan 3,091 pelatih terdiri daripada prajurit muda ATM dan konstable PDRM. Latihan bersama melibatkan ATM dan PDRM yang pertama kali diadakan itu dilihat titik permulaan kepada kerjasama lebih erat antara dua pasukan keselamatan negara. Perdana Menteri percaya hubungan kukuh antara polis dengan tentera aset penting dalam menjamin keamanan dan keharmonian negara. Kerjasama yang dijalin meletakkan kedua-dua pasukan dalam situasi menang-menang. Melaluinya, kerajaan juga dapat menjimatkan kos RM639 juta bagi tempoh 5 tahun daripada membina pusat latihan baru untuk polis. Latihan bersama ini hasil cetusan idea Datuk Seri Najib sendiri. Antara tentera dan polis, mereka tidak lagi bergerak dalam silo masing-masing, tetapi mereka sudah berjabat tangan dan bermuafakat, berbincang dan bersetuju bahawa polis dan tentera ada rakan kongsi yang saling bantu-membantu demi kepentingan bangsa, agama dan negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan pemberian imbuhan RM1,000 sebulan kepada pemenang pingat Tentera Udara PTU dan penerima pingat Jasa Perkasa Persekutuan JPP sempena Hari Pahlawan esok. Manakala bagi penerima yang meninggal dunia, keluarga masing-masing akan menerima imbuhan RM10,000. Acara perbarisan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusat Dapur Dickson nyata cukup bermakna apabila disaksikan sendiri Perdana Menteri. Pelatih sebelum itu telah menjalani latihan asas bersama selama 6 bulan. Mereka adalah kumpulan perintis bagi program gunasama pusat latihan bagi membolehkan PDRM mencapai sasaran menyediakan kira-kira 150,000 anggota menjelang 2015. Inisiatif kerjasama itu menjimatkan kos kerajaan sebanyak RM639 juta bagi tempoh 5 tahun daripada membina pusat latihan baru untuk polis. Perbarisan tamat latihan turut melibatkan 17 pegawai dan 45 anggota ATM serta 7 pegawai kanan dan 18 anggota PDRM. Terus berkhidmat di bahagian masing-masing selepas ini. Terdapat juga sebahagian daripada betul-betul sesak. Dengan diketuai secara bersama oleh Major Rosman Muhammad Noor dari ATM dan DSP Douglas Nyeging Taung dari PDRM, perbarisan diiringi pancaragam gabungan dari Kor Amor Diraja dan pancaragam PDRM. Antara tetamu kehormat yang hadir ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan.
Semangat dan disiplin terpuji ditonjolkan anggota muda ATM dan PDRM dalam latihan bersama siang tadi. Kesemuanya membuktikan setiap seorang daripada mereka mempunyai segala potensi untuk menjadi anggota keselamatan yang berwibawa. Para pelatih Konstabel PDRM dan prajurit muda ATM nyata merasai tempias positif penggabungan julung kalinya itu. Kita orang PDRM dengan ATM ni boleh setia kawan, berpakat, kira boleh membuat latihan bersama. Kira baguslah untuk kami sebagai rekrut. Bukan senang polis dengan tentera nak bergabung. Dalam segi soal kawat pun berlainan, berbeza daripada segi latihan. Sebab polis lebih banyak latihan kelas, dalam kelas, dan kita orang lebih banyak latihan dekat luar. Sementara itu, anugerah prajurit muda wanita keseluruhan terbaik Siri 1 2011 dianugerahkan kepada prajurit muda wanita Mas Erma Mat Sharif. Meskipun baru berusia 21 tahun, latihan selama 6 bulan diharungi dengan semangat berkobar, berbaloi kerana berjaya menempatkan diri dalam kalangan pelatih cemerlang. Saya belajar mengenal arti hidup, berdikari, jauh daripada keluarga. Tapi dengan berkat sokongan daripada semua pihak, teman-teman, saya berjaya melaluinya dan segala bagi saya semua berada di sini adalah kenangan yang paling manis. Semuanya telah dapat. Bagi pelatih Konstabel Chi Siong Ku, 24 tahun, beliau menyeru anak muda berketurunan Cina menyertai pasukan beruniform berikutan kurangnya penyertaan kaum itu dalam PDRM dan ATM. You can join the army or you can join the police because we need your strength, everything, right? Here, too less people like army, we cannot see Chinese at all. Beliau adalah pelatih konstabel lelaki terbaik kategori Akademi Siri 1 2011. Dalam pada itu, hasil impak positif pengambilan siri pertama, pengambilan siri kedua program penggabungan ATM dan PDRM dirancang akhir tahun ini. Perkara itu disahkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kejayaan cemerlang dilihat daripada kesamaan dan keserasian dalam latihan dan kawat daripada kedua-dua pasukan beruniform itu. Justru katanya penggabungan itu mampu melahirkan kombinasi terbaik dalam pelaksanaan mempertahankan negara serta mengurangkan kadar jenayah. Yang lebih penting ialah dari kebersamaan latihan ini memperlihatkan bahawa wujud chemistry di antara Angkatan Tentera Malaysia dan pihak Polis Diraja Malaysia yang selama ini mereka mempunyai kaedah, cara latihan dan juga modul yang berlainan. Tetapi jelas pada hari ini ianya memperlihatkan suatu keadaan di mana sebenarnya kedua-dua pasukan ini boleh kita kombinasikan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, program penggabungan seumpama itu bukan sahaja mampu mewujudkan persefahaman tetapi turut menyumbang kepada penjimatan. Matlamat utama untuk berkhidmat dan menjaga keselamatan tanah air akan terlaksana dengan jayanya oleh kedua-dua pihak. Kerana bukan satu perkara yang mudah nak mereka nak pastikan mereka dapat bergerak senada, lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini di mana dunia semakin sempit, cabaran semakin hebat, tetapi akhirnya berjaya juga, dan itu saya yakin akan terus membantu kerana